dari unta merah. Solat itu adalah solat witir. Allah menetapkan waktunya antara Isya dan terbit fajar. Ada orang menyangka solat witir tu yang 3 rakaat saja. Tidak. Arti sembahyang witir sembahyang ganjil. 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil, dan jangan lebih daripada 11. Itu witir. Dan anda katakan tadi, Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, suka yang witir, yang ganjil, yang ini sembahyang malam. Waktunya al-witru fima baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Solat witir waktunya ialah antara selepas solat Isya sehingga terbitnya fajar, yakni subuh. Seperti waktu Ramadan, betul kan? Waktu Ramadan kita sembahyang malam bila? Lepas sembahyang Isya. Lepas sembahyang 2 rakaat, maka kita sembahyang berjamaah. Itu namanya qiyamul lail, ataupun qiyamul Ramadan, ataupun tarawih, ataupun witir, sebab sembahyangnya adalah ganjil. Jumpa pertikaian 11 dengan 23. Nanti di hujung buku ni saya dah muat ya, boleh dibaca. Di halaman 32, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari kesemua malam sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan solat witir, iaitu di permulaan malam, di tengah malamnya, dan di akhir malamnya. Dan waktu witir berakhir sampai sahur, yakni terbit fajar. Azan saja. Cuma kalau kita sedang sembahyang witir, azan kita teruskan, jangan berhenti. Katakan saya sembahyang, baru Allahu Akbar, baca Fatihah dengan azan. Teruskan, jangan diberhentikan. Teruskan, jangan diberhentikan. Dan bagi siapa yang tak pernah meninggalkan ataupun tak sengaja meninggalkannya, boleh dijamak. Boleh di qada. Bila waktu qadanya? Waktu duha. Ulang lagi sekali. Apakah boleh dijamak dengan sembahyang duha? Silakan. Kalau kita tidak sembahyang, bermakna kita tertinggal dengan tidak sengaja. Tak mampu pada masa itu kerana itu dan ini kita tertinggal. Tak mampu nak bangun, tertinggal. Yang itu tidur. Boleh tak kita qada? Boleh. Bila waktunya? Waktu duha. Waktu duha. Itu lebih cantik. Kemudian mengusulkan solat malam dari malam-malam yang lain. Ada orang dia suka malam Jumaat. Malam Jumaat sembahyang qiyamul lail. Malam lain tak buat. Itu haram hukumnya. Mengkhususkan qiyamul lail di malam-malam tertentu tidak boleh. Ada satu tarikat di malam Isnin. Sebab hari Isnin kelahiran Rasulullah. Jadi dia ambil malam Isnin. Ada yang ambil hari Jumaat. Sebab hari Jumaat Aidul Ayyam. Malam Jumaat dia sembahyang witir. Malam lain dia tak buat. Ini salah. Bila-bila pun kita boleh lakukan. Larangan Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, halaman 33. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengkhususkan malam Jumaat dari malam-malam yang lain untuk solat. Janganlah pula kamu mengkhususkan hari Jumaat dari hari-hari yang lain untuk berpuasa, kecuali bila bertepatan dengan puasa yang biasa ia lakukan. Ya. Jadi tidak ada malam-malam khusus. Tuan-tuan, kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Ini bukan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tak boleh tanya. Ya, kalau ada persoalan jangan ditinggalkan. Takut nanti penghujung ia lupa. Teruskan. Iya. Jadi kalau kita dilahirkan pada hari itu, satu hari saja dan seminggu itu adalah yang dilihat di situ adalah hadis berkenaan Rasulullah SAW, bukan berkenaan kita. Apakah kita bila dilahirkan hari Khamis kita mesti puasa hari Khamis? Sebagian ulama mengatakan itu boleh. Sebab mencontohi Rasulullah SAW lahir hari Isnin, puasa hari Isnin. Tapi di situ kan kerana membanggakan kebesaran Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nak lakukan dengan niat kerana kelahiran kita, wallahu a'lam. Saya takut nak jawab. Kalau Rasulullah SAW memanglah. Di antaranya kenapa kita puasa hari Isnin, kerana Rasulullah SAW lahir pada hari Isnin. InsyaAllah ini dia adalah jawapannya. Wallahu a'lam. Dan jangan paksa diri kita untuk qiyamul lail. Tetapi kalau dilatih, kita akan berjaya. Makanya ya, kadang-kadang kata orang Melayu, apa dikatakan orang Melayu benar, hendak 1000 tak hendak 1000. Contohnya nak tengok bola pukul 3 ke pukul 4, 1000 daya dia bangun juga. Dia boleh kunci dia punya jam ataupun dia punya handset. Bila nak tengok bola dia boleh. Tapi lepas tu tak qiyamul lail.
Kalau patutnya malam qiyamul lail, kalau tengok bola, qiyamu apa namanya? Qiyamu apa namanya? Qiyamu bola. Kadang-kadang kita ditipu oleh Yahudi dan syaitan. Saya kadang-kadang waktu malam tu, saya tak tidur. Saya boleh dengar satu kampung tu gol. Yahudi berjaya untuk menyatukan suara manusia seluruh dunia, betul kan? Saya juga kalau satu CD saya, anda boleh dengar, ada suara ramai-ramai gol. Rupanya satu flag Singapura bila gol dengan soraknya gol. Allah bangun untuk bersorak membantu Yahudi mempropagandakan apa ni, bola ni gol ramai-ramai. Kalau boleh kita bangun di waktu malam, bukan kerana bola. Kalau hendak si budaya tengok bola, kenapa tak boleh hendak si budaya kerana Allah? Beza, satu kerana Allah dan satu kerana bola. Mana satu antara anda? Kalau kerana Allah kamu ahli syurga. Kalau kerana bola, takut-takut nanti kelain. Sebab banyak orang tengok bola, di antaranya main judi. Betul kan? Bertaruh. Itu jangan diamalkan. Ala kulli hal, cuba lihat. Apabila seorang kamu solat malam, kemudian bacaan Al-Quran terasa berat di lidahnya sehingga ia tidak tahu apa yang dibaca, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Kalau dia tidur terus, tetap kerana kita sudah niat nak sembahyang, niat tadi dapat pahala, tidurnya jadi sedekah. Begitu juga apabila salah seorang kamu mengantuk ketika solat, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sehingga segar kembali. Kerana jika salah seorang kamu solat dalam keadaan mengantuk, lalu ia ingin memohon keampunan, tetapi malah akan mencaci dirinya sendiri. Dia takuti nanti marah dirinya sendiri. Jadi kekhusyukannya hilang. Ini hadis-hadis seperti ini banyak, cukuplah 2 hadis ni. Antara nama-nama solat malam kita dah bincang tadi. Kemudian yang lainnya saya rasa boleh dibaca sendiri. Sifat-sifat solat malam Rasulullah SAW itu penting, boleh baca sendiri. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Kalau ada soalan, ya teruskan sahabat. Buku surat 9 29. Sama-sama kita lihat buku surat 29. Apa dia sahabat? Mungkin Ustaz boleh bantu pengarang anda. Mungkin saya punya matematik tak apa bagus. Iya. Kalau ketika Nabi Daud tidur separuh malam, adakah ketika anda isyak pukul 6.30? Iya. Maknanya dia bangun pukul 1. Betul ke Ustaz? Kalau tengah malam macam itulah. Istilahnya tengah malam bila? Lalu solat sepertiga malam, maknanya dia sampai ke pukul 3. Pukul berapa? 3. Pukul 3. Kemudian, Sebab 1/3. Okey, teruskan. kemudian tidur lagi setengah malam. Maknanya Lepas tu dia tidur, kemudian untuk bangun sembahyang subuh. Ini bermakna Nabi Daud tidak pernah tinggalkan sembahyang qiyamul lail. Caranya ada 2. Kalau kita ngantuk, kita tidur dulu, kemudian kita bangun. Sebab Rasulullah SAW pun tidur dulu. Tetapi kalau kita takut tidak boleh bangun, maka kita boleh sembahyang witir dulu. Berapa rakaat yang paling baik? Berapa rakaat paling baik? 3 rakaat. 1 rakaat boleh, tak ada masalah. Kita buat 3 rakaat. Apabila kita buat 3 rakaat, kalau terbangun waktu malam nanti, kita sambung baginya. Jangan lebih daripada 11. Okey. Kadang-kadang kita bangun waktu malam, kita dah sembahyang witir tadi. Sembahyang witir tadi. Boleh tak kita mulakan nak sambung dengan 2 rakaat sunnatul wudu? Silakan. Ini ada hujannya. Lepas tu baru kita sambung dengan sembahyang witir yang tak cukup tadi. Kita buat, kalau kita buat tadi dengan 3 rakaat 1 salam, maka kita buat 4-4. Kalau kita buat 2 rakaat 1 salam, maka kita buat 2-2-2 sebagaimana dijelaskan di dalam buku kecil ni. Ya. Ini jawapan saya. Jadi kalau anda baca maksud hadis ini, Nabi Daud AS tidak pernah tinggalkan qiyamul lail, sehingga dipuji oleh Allah dan kita disuruh buat seperti itu. Iya. Teruskan dia. Mana dia punya mikrofon tadi? Pasal kadang-kadang muslimah tak dengar. Itu hari saya pun dapat SMS, Ustaz jangan baca cepat-cepat. Ustaz jangan cakap cepat-cepat. Rupanya saya cakap cepat ni. Ada yang tak boleh kecap di belakang, tak boleh tangkap. Jadi saya pun terpaksa kaku sedikit, cakapnya pelan-pelan. Ataupun tidak laju. Maksud saya tidak laju. Kalau pelan-pelan ni tak payah pelan lah sebab ni ada ni.
Okey, teruskan soalan. Jadi sebenarnya lepas kita mengerjakan tentang Isyak, sebenarnya kita ujian 3 rakaat. Iya. Kemudian kita niat kita orang malam Iya. untuk mengerjakan tentang itu kan. Iya. Kita bangun buat saya sudah 2 rakaat. Iya. Jadi yang dua sampai 8 itu kan kita buat supaya mungkin 2 rakaat. Iya, sambungan bagi sembahyang kita nak cukupkan jumlahnya 11. Iya. Jadi mana yang dulu Sembahyang apa? tahajud. Itulah tahajud. Oh. Namanya tahajud, qiyamul lail, witir. Ini witir. Witir asalnya ganjil. Ganjil biasanya dikenali dengan 3 paling kurang. Tapi paling banyak 11. Sembahyang witir berapa? Ganjil. Bilangannya jangan lebih 11. Dikatakan juga qiyamul lail. Cuma kita khususkan, biasanya kita khususkan 3 rakaat tu witir. Tapi kalau disambung tetap jadi witir sebab jadi ganjil. Cuma orang kita lebih mengkhususkan 3 rakaat tu. Itu dikatakan witir. Yang lain tu katanya qiyamul lail. Tidak, itu semua adalah witir. Witir tak banyak tahajud. Tahajud tu witir, witir tu tahajud. Iya, ia teruskan sahabat. Di sini kita biasa buat yang last tu ganjil. Iya. Tetapi kalau kita lihat nanti di sini, baca pelan-pelan, kita takut kadang-kadang kita tak dapat bangun. Maka kita buat paling kurang 3. Bagusnya. 1 pun tak ada masalah. Kalau kita katakan buat 1, kemudian kita buat 2 tak ada masalah. Tetapi Rasulullah SAW, cuba lihat nanti dalam sini hadisnya, waktunya ya, waktu kita sedikit saja. Kalau kita lihat Rasulullah SAW kadang-kadang buat 3, kemudian disambung kemudian. Dia tidur. Ataupun Rasulullah SAW buat ganjil, buat 5, dia tidur. Bila dibangun, dihabiskan hingga 11. Ada cara solat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat tidak ada. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Di penghujung nanti ataupun kuliah akan datang kita bawa semula ni. Rasulullah SAW kadang-kadang sembahyang dikatakan sembahyang witirnya dia mula dengan 5 rakaat. Kalau 5 rakaat mana tahajudnya katanya? Sebentar sahabat ya. Ada kalanya dia 7 rakaat tapi 2 salam. 2 tahiyat. Ada kalanya dia buat 9. Siapa pernah buat 7 rakaat sini? Siapa pernah buat? 9 rakaat tak pernah buat. Apakah ada hadisnya? Di penghujung ni nanti lihat solatnya Rasulullah SAW. Nanti kalau sempat saya buka ya. Jadi untuk menjawab sahabat ni tunggu sebentar. Kalau anda nak buat 1 boleh. Nak buat 3 boleh. Nak buat 5 boleh. Nak buat 7 1 salam tapi 2 tahiyat. Ini hadis-hadis Bukhari di antaranya. Makanya sepatutnya umur-umur kita ni bab sembahyang dah beres tapi kebanyakannya masih fail. Betul kan? Umur kita separuh dah 50 tahun tapi sebab sembahyangnya subhanallah. Sedangkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kita disuruh ahli-ahli kita, anak-anak kita ajar sembahyang. Berapa tahun anak kita diwajibkan kita ajar sembahyang? Berapa tahun? 7. Kena pukul berapa tahun kalau tak sembahyang? Apakah sembahyang 5 waktu saja? Tidak. Semua yang berkaitan dengan solat. Semua yang berkaitan dengan solat. Termasuk solat witir. Sebab di antara solat yang paling utama setelah sembahyang 5 waktu adalah sembahyang dikatakan sembahyang witir. Jadi kita boleh sembahyang witir 1 rakaat, 3 rakaat,